I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman, ada satu isu ataupun mungkin ada satu krisis yang berlaku di dalam pemilihan parti bersatu. Adakah pemilihan parti bersatu tidak kira top 5 bersatu ataupun mungkin termasuk dengan EJK tertinggi, ahli ataupun MPT bersatu, pendek kata EJK tertinggi bersatu yang dilantik ataupun yang sudah menang, termasuk top 5 bersatu, termasuk Ketua Pemuda yang baru. Adakah terdapat krisis di dalam pemilihan ini? Saudara-saudara yang amat dihormati, rupanya terdapat perkongsian berkata, pertikaian kemenangan Hilman. Dah tutup buku, kata jawatan kuasa pemilihan parti bersatu yang memutuskan bahwa keputusan pemilihan pemuda bersatu minggu lalu adalah muktamad. Artikel daripada Malaysia Kini bertarik 4 November. Rabu lalu, naib ketua yang baru dipilih, Faiz Rahmat, tampil mempertikaikan keputusan pemilihan. Dalam satu kenyataan, Faiz mendakwa wujudnya campur tangan, penyelewengan, dan mempertikaikan keputusan yang diumumkan oleh JPP. Adun Gombak Setia Hilman Idham memenangi jawatan Ketua Pemuda Armada Bersatu, menewaskan pencabarnya, bekas pengerusi tetap Sayap Pemuda Akmal Zahin Zainal Zahir dengan 170 undi. Bagaimanapun, sebelum itu Zahin dilaporkan sebagai pemenang berdasarkan keputusan tidak rasmi. Hilman yang dilaporkan sebagai penyokong Tegar Azmin Ali mengetuai salah satu puak dalam parti. Kumpulan lain pula diketuai oleh Hamzah Zainuddin yang kini adalah timbalan presiden parti. Saudara-saudara, adakah di dalam bersatu ini terdapat krisis ataupun camp yang ada di dalam bersatu? Sebenarnya memang satu camp yang benar-benar berpuak-puak. Adakah mereka ini saling membenci di antara satu dengan yang lain? Nah, itu pun menjadi persoalannya. Walau bagaimanapun, dalam satu perkongsian artikel daripada Malaysia Kini, pasukan kompromi Muhyiddin menang naib presiden MPT bersatu. Adakah dengan ini, kalau benar terdapat krisis ataupun ada pemimpin-pemimpin yang tidak puas hati dengan pemilihan pemimpin-pemimpin yang baru, sama ada yang baru ataupun ada yang dikekalkan, ada yang naik pangkat, ada yang turun pangkat, adakah sebenarnya top 5 bersatu ini sepatutnya perlu diadakan semula undian ataupun bukan saja top 5 tetapi termasuk pemimpin-pemimpin yang lain yang menang? Saudara-saudara, pasukan kompromi Presiden Bersatu Muhyiddin yang terdiri daripada Ronald Kiandi, Radzi Jidin, dan Ahmad Faizal Al-Jumu berjaya dipilih sebagai 3 naib presiden parti itu. Bagaimanapun saudara-saudara, bagi Azmin, Muhyiddin berkata dia akan dilantik menjadi Setiausaha Agung Parti. Kalaulah akan datang, Azmin boleh menjadi Presiden Bersatu, adakah beliau akan membersihkan Bersatu, termasuk Muhyiddin, Hamzah, dan Peja? Nah, itu menjadi persoalannya. Teman-teman, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Teman-teman, ada satu pertanyaan daripada subscriber, penonton ataupun viewers daripada channel ini. Adakah sebenarnya Perdana Menteri, siapapun juga yang menjadi Perdana Menteri, berkuasa untuk memberikan kebebasan kepada mana-mana banduan di dalam penjara? Cakap tentang banduan, sudah pasti Najib Razak yang menjadi satu buah mulut ramai orang. Adakah Najib akan dibebaskan? Adakah Najib akan diberikan pengampunan penuh? Pada akhirnya, saudara-saudara, ada satu
penganalisis ataupun pemerhati politik berkata, Najib hanya akan mempunyai peluang untuk dibebaskan sekiranya Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri. Jadi aku nak tanyalah, aku nak tanya sedikit, orang boleh komen. Kalau Anwar Ibrahim hari ini yang mempunyai kuasa sebagai Perdana Menteri, adakah beliau mempunyai kuasa juga untuk membebaskan Najib ataupun sekurang-kurangnya memperjuangkan kebebasan Najib? Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, itu baru persoalan yang pertama. Yang kedua adalah, adakah Najib Razak sekiranya dibebaskan, sekiranya PMX Anwar Ibrahim memperjuangkan kebebasan untuk Najib Razak, untuk membebaskan Najib daripada penjara Kajang, adakah Najib akan bekerja sama dengan Anwar seperti mana Zahid Hamidi dan UMNO BN bekerja sama dengan Anwar di dalam Pakatan Harapan? Ataupun sekiranya Najib dibebaskan, Najib akan tikam belakang Anwar? Satu komen daripada netizen yang amat menarik minat saya untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Kalau Najib bebas, Najib tikam belakang PMX Anwar. Wow, ini mungkin hanya pandangan beliau. Adakah dengan ini menjadi satu sebab Anwar Ibrahim tidak memperjuangkan Najib supaya beliau dibebaskan? Tidak memperjuangkan kebebasan untuk Najib Razak? Mungkinkah perkara ini memang benar? Najib akan tikam belakang Anwar. Nah, semua ini saudara-saudara menjadi persoalan. Namun kita berbalik kepada beberapa lagi case Najib yang lain. Mungkin nampaknya Najib Razak akan berada di penjara lebih lama lagi sekiranya beliau kalah di dalam case mahkamahnya yang lain. Tuan-tuan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Ada pula berita yang menyebutkan pemimpin DAP yang menyimpan RM9.4 juta. Wow, ini satu jumlah wang yang amat banyak. Mungkin kalau benar-benar RM9.4 juta ini ada di depan mata kita, sudah pasti uang ini bertimbun-timbun banyaknya. Tapi apa uang ini? Adakah uang ini uang curi, uang rasuah, ataupun sebenarnya uang simpanan? Tuan-tuan dan puan, ini satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 4 November. Raya beri awang 24 jam. Namakan pemimpin DAP, simpan RM9.4 juta. RSN Raya PH Jelutong memberi tempoh 24 jam kepada Awang Hashim, PN Pendang, untuk mendedahkan nama pemimpin DAP yang didakwanya menyimpan wang berjumlah 9.4 juta di rumah. Raya menyifatkan Awang ketika membuat dakwaan itu sebagai bertindak sembrono dan tidak bertanggung jawab, serta menggunakan kekebalan di Dewan Rakyat untuk membuat tuduhan liar. Kalau benarlah ahli parlimen PN ini hanya bertindak sembrono, tidak bertanggung jawab dan membuat tuduhan liar, bukankah beliau sepatutnya dikenakan tindakan? Dia juga berkata tidak akan teragak-agak untuk mengemukakan usul agar Awang dirujuk ke jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen. Jika benar ada bukti menyokong kenyataannya, saya cabar Awang dalam tempoh 24 jam untuk membuat laporan kepada SPRM dan nyatakan siapa ahli parlimen DAP yang didakwa terkait dengan penemuan RM9.4 juta tersebut, katanya dalam sidang media. Nah, saudara-saudara, adakah dengan ini pembawaan RM9.4 juta ini kepada wang rasuah? Kerana dinyatakan sini, jika benar ada bukti menyokong kenyataannya, saya cabar Awang dalam tempoh 24 jam untuk membuat laporan kepada SPRM dan nyatakan siapa ahli parlimen DAP.
Takkanlah kita nak kata di sini ada ahli parlimen daripada kerajaan yang songlap ataupun sakau duit RM 94 juta. Itu kita tidak boleh cakap iya. Kena tunggu keputusan yang sebenarnya. Ketika membahaskan RUU Perbekalan Belanjawan 2025, Awang membangkitkan dakwaan penemuan wang tunai 9.4 juta yang dikaitkan dengan seorang bekas menteri daripada DAPE. Begitu juga dengan kes RM 9.4 juta di mana seorang menteri DAP dikatakan terlibat. Sampai sekarang kita masih tidak tahu sejauh mana siasatan telah dibuat. Ia mengundang kemarahan raya yang bangun mencelah dan meminta tindakan tegas diambil terhadap Awang kerana menurutnya membuat tuduhan tanpa bukti terhadap DAP. Saudara-saudara, apa komen anda?